Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Muhammad Naim. Nombor metrik 011500. Saya akan menjelaskan kalam hikam 2. Kalam hikam 2 adalah mengenai ahkam al-tajarrud dan al-tasabut, iaitu ahli tajrid dan ahli asbab. Sebelum saya menerangkan apa itu ahli tajrid dan ahli asbab, saya ingin menjelaskan bahawa di dalam amal perbuatan seseorang manusia tidak akan terpisah dari perbuatan hati atau perbuatan batin, kerana pada hati atau pada perbuatan batin itu terdapatnya niat kita dalam melakukan sesuatu perkara, sama ada baik atau buruk, dan dilakukan pada perbuatan fizikal kita, iaitu perbuatan zahir. Perbuatan batin ialah perbuatan hati yang tidak terlihat perbuatan zahir, iaitu amalul qalbi. Dan perbuatan inilah yang dinilai oleh Allah SWT, kerana setiap perbuatan itu bergantung pada niat yang ada pada hati, dan perbuatan pada zahir itu datangnya daripada bagaimana hati itu. Apabila sesuatu ingatan atau lintasan yang berkaitan dengan Allah SWT masuk ke dalam hati, maka ingatan ini akan menghapuskan segala ingatan terhadap makhluk, dan kesannya ialah berlakunya tajrid. Di dalam hati itu hanya hanya terdapat dua, iaitu Al-Khaliq dan Al-Makhluk. Sekiranya hati itu banyak mengingati Al-Khaliq, maka ingatan kepada makhluk akan terhapus. Ibnu Ajibah ada menyatakan idrodatuka al-tajridan ma'a iqamatillahi iyaka fi asbabi minal syahwatil khafiyah, wa idradatuka asbab ma'a iqamatillah iyaka fi tajrid inhitatun anin himmati aliyah. Maksudnya, keinginan kamu untuk bertajrid padahal Allah masih meletakkan kamu dalam suasana asbab adalah syahwat yang sama. Sebaliknya, keinginan kamu untuk berasbab padahal Allah telah meletakkan kamu dalam suasana tajrid, bererti turun dari semangat dari tingkat yang tinggi, iaitu tajrid bermaksud menghilangkan. Maksudnya Allah itu telah meletakkan seseorang hamba dalam alam tajrid, iaitu telah memudahkan urusannya yang baik. Namun akan terjadinya inhitat apabila Allah memudahkan urusannya, tapi dia sengaja mencari alasan untuk melakukan perkara yang baik, dan ini menunjukkan bahawa seseorang itu telah menjadi inhitat, iaitu telah jatuhnya dari himmah yang tinggi, iaitu himmah tajrid, kepada himmah yang rendah, iaitu himmah asbab, kerana dia mencari alasan sedangkan Allah sudah memudahkan urusannya untuk melakukan benda yang baik. Siapa itu ahli asbab? Ahli asbab adalah mereka yang bersandar sepenuhnya kepada amal dan percaya bahawa setiap perbuatan atau setiap amal yang mereka lakukan akan mendatangkan hasil kepada mereka, dan disebabkan sistem mereka percaya kepada setiap perkara mereka lakukan, iaitu usaha mereka lakukan akan membuahkan hasil atau mendapatkan segala mereka inginkan daripada usaha mereka. Ini menyebabkan mereka kurang bergantung kepada Allah SWT, kerana mereka lebih percaya setiap perkara lakukan akan mendapat hasil. Manakala ahli tajrid pula melihat setiap perkara yang berlaku adalah daripada Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Mereka masih melakukan perbuatan usaha macam ahli asbab, namun yang membezakan mereka antara ahli tajrid dan ahli asbab adalah hati. Ahli tajrid lebih berfikir setiap perbuatan mereka lakukan tidak mengena dengan kesannya, kerana mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mereka percaya boleh berusaha, namun apa yang akan berlaku adalah dalam kekuasaan Allah. Jika Allah inginkan, maka mereka akan mendapatkannya. Ulama tasawuf membahagikan tajrid ahli tajrid itu kepada tiga. Yang pertama tajrid zahir, yang kedua tajrid batin, yang ketiga tajrid zahir dan batin. Yang pertama tajrid zahir adalah mereka yang meninggalkan duniawi atau sebab perkara sebab musabab pada zahir. Yang kedua tajrid batin
adalah meninggalkan segala gangguan nafsu dan waham yang ada pada hati. Yang ketiga, zahir dan batin. Tajrid zahir dan batin, iaitu meninggalkan segala perkara yang melibatkan zahir dan batin dari perkara yang menghalang berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tajrid zahir adalah meninggalkan segala perkara duniawi, iaitu kita melupakan segala perkara yang tidak berfaedah dan kembali kepada Allah sepenuhnya. Tajrid batin, meninggalkan segala nafsu kita inginkan banyak perkara, namun kita tinggalkan itu dan bersungguh-sungguh mengingati Allah. Dan tajrid zahir dan batin itu meninggalkan segala zahir dan batin yang menghalang kepada diri berpegang kepada Allah SWT. Kita meninggalkan segala tanggapan dan sangkaan yang ada daripada zahir dan batin kita, dan kembali semulanya kepada Allah, iaitu berpegang sepenuhnya kepada Allah. Ibnu Ajibah ada mengatakan tajrid zahir itu meninggalkan perkara yang menjadikan kita jauh dari taat kepada Allah, dan tajrid batin itu meninggalkan perkara yang buat kita tidak mengingati Allah. Dan apabila dapat kita tinggalkan kedua-dua ini, kita akan dapat mendapat keadaan tajrid, iaitu kita untuk mendapatkan tajrid kita perlulah berusaha untuk meninggalkan segala perkara-perkara keduniaan pada zahir, dan juga meninggalkan segala nafsu-nafsu dan waham yang terdapat pada hati untuk mendapatkan tajrid. Tajrid yang sempurna dari zahir ialah meninggalkan sebab-musabab zahir yang menyebabkan kita tidak mengingati Allah, iaitu perbuatan yang kebiasaannya jasmani lakukan. Dan tajrid yang sempurna dari batin ialah mengikis sifat tercela pada hati dan diri dan hias dengan sifat mulia. Kedudukan tajrid. Tajrid pada zahir tidak tajrid pada batin. Dia adalah seorang pendusta kerana dia tajrid pada zahir, pada batin dan tidak pada zahir. Ialah mereka melakukan perbuatan baik pada zahir, namun pada hati mereka batin mereka meniatkan untuk mendapatkan kemasyhuran, keredaan daripada manusia, bukan kerana Allah. Tajrid pada batin tetapi tidak pada zahir. Mereka yang tajrid pada hati tetapi tidak pada zahir adalah mereka yang hasan, kerana hati mereka bergantung kepada Allah, dan pada zahir juga mereka melakukan sebab-musabab untuk ke arah kebaikan. Maksudnya di sini adalah mereka sebenar-benarnya bergantung kepada Allah pada batin mereka, namun mereka masih melakukan usaha untuk ke arah kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah. Tajrid kepada zahir dan batin. Mereka yang tajrid pada zahir dan batin adalah mereka yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu benar-benar bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Allah SWT. Adab orang tajrid. Menghormati orang-orang besar seperti sufi dan orang-orang hebat agama, kerana mereka ingin terus berada dalam kebaikan. Yang kedua, kasihan orang yang kecil, iaitu orang-orang awam. Mereka kasihan kepada mereka yang tiada ilmu agama, dan mereka berbalas ihsan kepada orang awam yang tidak tahu sepenuhnya tentang agama ataupun perkara-perkara baik. Tiga, tidak memenangkan nafsu, itu mereka singkirkan nafsu dalam diri dalam mendapatkan keduniaan. Yang keempat, insaf dan musabah diri, mengelakkan diri mereka daripada riak. Yang seterusnya, ada orang asbab. Yang pertama, menyantuni orang yang berbuat baik, iaitu menjauhi diri dari orang fasik, usaha solat jemaah dan membantu orang fakir miskin. Mereka yang berada tahap asbab dan ingin berusaha dapat tajrid daripada Allah SWT, mereka mestilah berusaha menyantuni orang yang berbuat baik, menjauhi diri dari orang fasik, usaha solat berjemaah dan membantu orang fakir miskin ialah usaha mereka mendapatkan tajrid daripada Allah SWT. Perubahan himmah, iaitu seseorang itu tetap dalam alam sebab-musabab dan boleh berubah menjadi tajrid menerusi sunnatullah, iaitu dengan bimbingan guru.
Sekiranya seseorang itu berada dalam sebab musabab, namun dia dapat meningkatkan himmahnya kepada tajrid apabila bimbingan guru, kerana guru itu biasanya akan membimbing ke arah kebaikan dan lebih menunjukkan jalan yang sebenarnya untuk mendapatkan kebaikan atau isyarat yang jelas. Contohnya, tidak terbeban apabila ditimpa kesusahan kerana hatinya bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Isyarat jelas ialah bagaimana mereka dididik sepenuhnya oleh Allah SWT untuk percaya kepada Allah SWT sepenuhnya dan tidak susah apabila diuji, kerana mereka percaya setiap kesusahan dan ujian itu daripada Allah SWT dan bergantung sepenuhnya kepada Allah SWT. Kesimpulannya, sekiranya individu itu berhajat kepada tajrid, sedangkan Allah letakkannya pada sebab musabab itu adalah nafsunya yang mendorong. Ini kerana mereka ingin kemasyhuran dengan memperlihatkan diri sendiri pada zahirnya ialah seorang individu yang baik, sedangkan dalam hatinya lain. Okey, ini kerana hatinya tidak teguh sepenuhnya kepada Allah SWT seperti mereka yang sememangnya pada kedudukan tajrid. Kenapa? Kerana mereka yang sememangnya dalam tajrid tidak mengharapkan kemasyhuran daripada manusia, kerana mereka sememangnya bergantung kepada Allah SWT sepenuhnya. Konklusinya, jika ingin tajrid dalam keadaan tidak diizinkan oleh Allah dan guru, maka mereka kekal dalam keadaan sebab musabab kerana tanpa bimbingan guru dan tidak diizinkan oleh Allah SWT. Mereka kekal dalam sebab musabab kerana jika mereka kejar keduniaan menunjukkan pada zahir sahaja tidak memadai. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.